mula perlahan kot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junani wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma amin. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa pada petang ini bersama dengan sifu lama yang memang berada dalam dunia media. Itu kawan lama kita lah, Abang Wan kita. Lebih mesti dipanggil Abang Wan. Ustaz, so sekarang ni Ustaz jadi moderator ataupun saya moderator? Tukar-tukarlah sama-sama lah. Anda mulakan je, kita mula, kita ambil sebenarnya cepat. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Palestin kerana menjemput saya petang ni bersama dengan Ustaz Anas Abdul Wahab, adalah pengurus media dan komunikasi korporat Aman Palestin Berhad. Jadi last saya jumpa Ustaz Ramadan 2 tahun lepas ke tahun lepas Ustaz, yang Aman Palestin anjurkan di Sentul? Sentul tahun lepas rasanya. Tahun lepas? Tahun lepas kan? Ya, tahun lepas. Jadi saya dan Ustaz pernah ke Gaza lah sekali pada tahun 2014. Itu kita nak tanya tadi Ustaz, kita pergi perang besar 2014, saya rasa Ramadan dengan Syawal tahun itu. Tak? Ya. Dan kita pergi tu awal tahun saya rasa. Ya. Dan masa kita pergi tu kita dah dapat bayangan bahawa perang besar akan berlaku. Dan betul pula kita balik tu memang dahsyat sungguh lah ya. Jadi Ustaz, daripada kita pergi hari tu, yang saya nampak Aman Palestin banyak membantu warga Palestin khususnya di Gaza sendiri dalam pelbagai industri. Saya tengok baik-baik pelajaran, pendidikan, kesihatan, keusahawanan, sampailah perikanan, semua tu. Daripada situ Ustaz, apa misi bantuan Aman Palestin daripada situ sehingga perang, sehingga lepas perang? Cuba Ustaz ceritakan. Allahu Akbar. Panjang tu Wan. Nak update je. Okay. Selepas pada Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi alhamdulillah, kita kata kita berada dalam bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan ni kita dijumpakan sekali lagi dalam live streaming kita ni. Jadi kalau kita lihat dengan apa yang dah kita laksanakan sejak penubuhan kita, jadi banyak perkara yang besar yang perlu kita lihat bersamalah, supaya mana sama-sama kita dapat berkongsi dan dikongsikan bersama. Namanya kita lihat tengok pada objektif setiap apa yang kita buat tu, utamanya misi-misi ke Palestin ataupun ke bumi Syam itu sendiri kan. Jadi kalau kita lihat kepada objektifnya, sebenarnya dia ada dua objektif besar. Satu objektif jangka panjang dan juga jangka pendek kan. Kalau kita lihat pada objektif jangka panjangnya, kita nak memperkasakan masyarakat dunia, terutamanya rakyat Malaysia dan juga negara-negara yang berjiran dengan kita, Indonesia, Brunei, Singapura dan sebagainya lagi. Kita nak memperkasakan bahawa sesungguhnya isu Palestin ini tidak boleh dipandang ringan. Dalam arti kata, kita tak boleh hanya melihat dan mendengar. Maknanya kita itu mungkin step pertama orang biasalah, maksudnya orang baru nak mengenal, tapi kita pun dah begitu, maksudnya dah hampir 15 tahun kita memperkenalkan isu Palestin ini kepada masyarakat. Jadi kita bukan tahap pertama, maknanya kita dengar dan lihat saja dan kita ignore benda tu. Jadi mungkin kita dah masuk tahap kedua, iaitu kita mungkin dah mampu untuk membantu mereka
kan mengeluarkan duit kita RM10, RM50, RM100. Jadi maknanya kita dah masuk kepada step yang kedua. Kemudian kita nak supaya nak memperkasakan lagi masyarakat dunia ini, sesungguhnya kita nak memberikan segala-galanya perjuangan hidup kita ini kepada isu Palestin ini. Itu merupakan yang paling besar, dan ini yang merupakan kita kata objektif kita jangka panjang lah. Dan itu yang kita laksanakan. Kita pergi ke Palestin 2014 ataupun daripada awal lagi tahun 2008 sehinggalah yang terakhir kita masuk pada tahun 2019. Semua tu adalah nak memperlihatkan kepada masyarakat bahawa sesungguhnya isu ini besar dan bukannya dan perlu dipandang diambil berat oleh semua masyarakat kita. Dan yang keduanya, kita kata objektif jangka pendek kita bahawa sesungguhnya kita nak memperkasakan kehidupan rakyat Palestin dan juga rakyat ataupun mereka-mereka yang berada di bumi Syam ini. Kita membangunkan mereka, kita bangunkan kehidupan mereka, terutama diri mereka sendiri, modal insan, kan manusia itu sendiri. Kemudian yang keduanya, kita membangunkan infrastruktur seperti jalan raya, tanah pertanian, sekolah, masjid, pembangunan, kesihatan, hospital, pendidikan. Jadi semua itu ada satu keperluan. Kenapa? Kerana bila kita dapat memberikan kehidupan dalam jangka pendek ini kepada mereka, insya-Allah kita akan dapat sustainkan isu ini dan mereka boleh terus berjuang di barisan hadapan dan kita mampu untuk bersama-sama dengan mereka. Walaupun isu sekarang ini isu COVID dan sebagainya, tapi mereka masih bersama dengan kita. Dan insya-Allah kita yang pastinya isu COVID ni pasti akan berakhir, tapi isu Palestin ini dia pastinya kekal sehinggalah apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia akan kekal sehinggalah hari kiamat. Jadi macam mana keadaan kita sekalipun, kita wajib membantu mereka dalam tahap-tahap yang kemampuan yang ada pada kita, insya-Allah. Ustaz, perang besar berlaku 2014 dan Ustaz pergi balik tahun lepas 2019. Jadi perang besar tu saya rasa bila kita tengok tu antara perang paling lama dan memusnahkan, orang kata memang skala kemusnahan sangat besar. Jadi Ustaz pergi 2019 tahun lepas, Ustaz lihat macam mana? Dah naik balik 5 tahun ataupun masih lagi terkesan? Okey, kalau ikut pada tahun 2019 tu saya tak pergi. Yang terakhir saya pergi bersama dengan Abang Wan tu lah. 2014 tu. Lepas tu dah maknanya berlalunya masa tahun apa semua. Tahun lepas memang kita pergi ni, yang pergi adalah CEO dengan ada 2 orang kaki tangan kita lah. Ya, betul. Jadi maknanya dia sendiri akan melihat. Tapi kalau kita lihat dari segi pembangunan di Gaza itu sendiri, dia berkembang. Walaupun ada sekatan-sekatan daripada antarabangsa itu sendiri, tapi perkembangan tu berlaku. Contohnya yang terakhir kita dah bina Masjid Asy-Syafi'i dengan skala yang cukup besar. Yang kita pergi lancar dulu. Bukan, itu Masjid Allahumma salli ala Muhammad, Masjid Al-Qassam. Yang kita tu, masjid yang kita rasmi tu adalah Masjid Al-Qassam. Masjid tu musnah kan dalam perang? Yang itu pada tahun 2008 dimusnahkan. Pada 2014 juga dimusnahkan semula. Musnahkan? Jadi sekarang kita bina balik? Kita bina balik. Jadi maknanya segi strukturnya, maknanya kita membangunkan mereka. Maksudnya sekolah tahfiz ada, masjid yang kita bangunkan, tadika, prasarana yang kita cuba hidupkan dengan inilah. Maknanya ada perubahan-perubahan pembangunan yang ada pada mereka. Tapi maknanya ia masih lagi belum mencukupilah dengan keadaan sekatan antarabangsa yang memang kita kata sudah hampir 80 tahun kan mereka berada dalam kepungan. Terutamanya Gaza lah ya. Dan Ustaz, saya rasa pagi tadi pun Israel terus menyerang utara Gaza. Serangan.
ya pagi tadi kan. Betul. Dan mungkin orang-orang biasa Ustaz, dia yang tak pernah sampai ke Palestin dan mungkin agak jauh dengan isu Palestin, dia tahu yang Palestin adalah penjara terbesar dunia. Tapi bila Ustaz kata Abang Palestin datang untuk memberi pembangunan, memberi peluang pekerjaan, dia mungkin tak faham macam mana Dia Abang kontradik Palestin lah. boleh buat. Ya. Okey, ya. Pasal terowong bawah tanah pun dah dikatakan dimusnahkan. Jadi Ya. kok mana bantuan nak masuk? So macam mana Aman Palestin boleh bercakap yang boleh buat bangunan, boleh buat sekolah, boleh buat jalan, macam mana? Ya, soalan cukup mas tu, kawan. Ya, untuk Okay, fahamkan mana orang. betul. Jadi yang pertamanya, alhamdulillah kita dah manage kita punya office kat sana. Start tahun 2009, awal 2009 lagi. Jadi start daripada pentarikh tersebut, maknanya sehingga sekarang segala duit masuk ataupun segala sumbangan-sumbangan daripada rakyat Malaysia boleh kita sumbangkan dan kita masukkan direct ke dalam akaun kita di sana, dalam kita kata dalam tempoh 24 jam duit tu insya-Allah sampai. Dan tak Walaupun pada disekat masa oleh sekarang Israel ya? Alhamdulillah doa daripada semua rakyat Malaysia, kita masih lagi dapat meneruskan lagi dan tanpa sekatan. Walaupun semalam ada satu video, tak pasti dah di-upkan belum dalam Facebook, maknanya kita di kawasan Allahumma salli Muhammad, di kawasan Palestin 48, kita cuba memberikan bantuan segi makanan untuk berbuka, ada sekatan daripada Israel itu sendiri. Itu tak apalah, tapi maknanya dari segi kita mampu untuk menyampaikan segala sumbangan daripada rakyat Malaysia dengan disebabkan yang pertamanya adalah yang paling besar adalah kita mempunyai office kita ada tenaga kita seramai 6 orang yang boleh kita kata melaksanakan semua projek yang kita jangkakan akan memberikan kebaikan, sama ada memberikan pekerjaan, memberikan input yang baik kepada seluruh rakyat Palestin, terutamanya di Semenanjung Gaza. Jadi itu yang paling besar sekali, maknanya adanya office kita dan adanya akaun kita yang kita boleh menyalurkan, dan ini adalah perkara utama yang menyebabkan kita boleh memberikan pembangunan walaupun dalam skala yang kecil. Dan kalau kita nak dari segi lihat, ia merupakan berapa peratus sahaja daripada sumbangan. Tapi ia amat-amat diperlukan, terutamanya masjid dan juga sekolah-sekolah yang selain daripada tanah pertanian yang ada lah. Jadi itu yang menjawab pada soalan Abang Wan itu sendirilah. Cumanya orang tanya macam mana bekalan bahan mentah tu masuk ke Gaza umpamanya. Bahan mentah. Dari segi bahan mentah, Allah alam, tapi yang boleh kita ceritakan, yang boleh kita katakan, mereka masih ada lagi, tidak, maksudnya masih ada lagi berlakunya perniagaan. Maksudnya ada saudagar-saudagar yang masih lagi melakukan import ekspor, terutamanya bahan-bahan binaan masih lagi berlaku sebenarnya. Sama ada daripada Mesir dan juga daripada tepi barat yang dikuasai oleh Israel sendiri. Kerana ialah kehidupan biasa manusia perlukan benda tu. Dan mereka yang ada duit, yang mungkin ada perniagaan, dah pernah berniaga, ada duit, dan mereka nak benda tu berjalan. Dan kadang-kadang dibantu juga oleh Turki dan sebagainya lagi. Bahan-bahan tu boleh dan dibenarkan masuk, tetapi dalam jumlah dan kuantiti yang terhad. Mungkin sebulan berapa kita pun tak pastilah. Tapi mereka boleh buat itu kerana apa? Kerana ada laginya masih berlakunya perdagangan. Itu bagaimana common sense lah. Sebuah negara yang nak membangun, walaupun macam mana sekatan dibuat, walaupun terowong dah dihancurkan dan sebagainya lagi, tapi manusia perlu hidup, dan apabila manusia perlu hidup, dia mesti create sesuatu yang mungkin di luar jangkaan dia sebagai manusia. Kan, dia buat sesuatu yang kita pun tak boleh gambar. Kita mungkin di Malaysia tak boleh gambarkan bagaimana keadaan itu, tapi mereka tak tahu modus operandi kita tak ada seterinci itu. Tapi yang boleh kita nampak, dia pergerakan penutupan, pembukaan sempadan tu, kita tahu benda tu berlaku dan kita pun dapat info daripada sana. Tapi di sempadan mana Ustaz, di antara Gaza? Dia dua saja, sama ada daripada Mesir, ada juga daripada tepi barat, daripada Syarim Abdul Salim. Sempadan tu lah yang maknanya yang boleh maksudnya keluar masuk perdagangan tu sendiri.
Baik. Okey, kita alu-alukan kalau penonton streaming live stream kita ni ada soalan apa-apa, saya ajukan kepada Ustaz Anas, ya. Dan saya rasa betullah kekuatan satunya Aman Palestin kerana mempunyai pejabat di Gaza yang diurus oleh orang tempatan, Ustaz. Jadi dia lebih memahami macam Mr. Omar Siam, ya, dan kumpulan dan kumpulan ini yang selalu memberikan input-input yang lebih sahih kepada Aman Palestin Kuala Lumpur, Ustaz, ke macam mana? Kita memang sentiasa berhubung dengan mereka. Maknanya memang perlu adalah mesyuarat pun secara berkala pun kita buat supaya maknanya walaupun pada masa COVID ini, maknanya utamanya lah pada masa COVID. Kenapa? Kerana kita sekarang bekerja bukan di luar. Maksudnya kita banyak pada online. Jadi kita berhubung dengan mereka dan segala info dan juga hatta kepada media-media stream yang lain juga mengambil maklumat daripada kita punya media di Aman Palestin di Gaza itu sendirilah. Dan kalau kita ialah sekarang ni dah lah COVID, Ramadan, dan biasanya Ramadan ni saya nampak Aman Palestin akan mengadakan sesuatu aktiviti yang cukup meriah di event Baitul Maqdis maupun Gaza sendiri. Jadi Ramadan kali ini macam mana, Ustaz? Jadi kita untuk Ramadan ni satunya memang kita teruskan dengan kempen yang ada. Kita ada kempen-kempen yang banyak di Malaysia ini dan alhamdulillah maknanya kita masih lagi menerima sumbangan-sumbangan orang ramai daripada rakyat Malaysia dan juga jiran-jiran kita lah. Maknanya sekarang ni keadaan di sana kan, maknanya adakah kita masih meneruskan lagi terutamanya di Masjid Al-Aqsa dengan mereka masih lagi berada dalam keadaan darurat sekarang ni ataupun kita kata mereka masih PKP lagi, senang cerita gitulah. Kan masih lagi diteruskan. Ya, betul. Jadi maknanya kita memang teruskan dan kita memang mengakui apa yang kita buat kita tak boleh tinggalkan langsung. Maknanya kita walaupun PKP atau apa sekalipun mungkin kita akan buat sebagaimana di Malaysia, kita hanya memberikan bantuan, hantar makanan, maksudnya ke rumah, maksudnya di masjid mungkin tidak atau berkumpul tu tidak dan sebagainya lagi lah. Hatta di Masjid Al-Aqsa pun mungkin ada yang bertanya juga kan, macam mana kita nak sumbangan yang diberikan adakah sampai macam mana mereka berkumpul, tidak. Kita memang ikut SOP tu, maknanya kita tidak akan menjadi penyebab kepada penyebaran virus itu sendiri. Tapi yang paling besar adalah kita memberikan bahan-bahan makanan atau sumbangan-sumbangan itu di rumah-rumah mereka. Maksudnya ada pekerja-pekerja kita, ada kita punya wakil-wakil kita yang akan pergi, yang akan menyampaikan sendiri semua bantuan-bantuan ini. Dan ini kita memang kita pun dah masuk ke 15 hari Ramadan dan kita memang menyeru sangat-sangat pada seluruh Malaysia, kita masih lagi memerlukan bantuan ini supaya kita dapat menyampaikan kepada lebih lagi kepada rakyat Palestin dengan kita mematuhi SOP yang PKP yang ditetapkan di sana lah. Dari Alhamdulillah dari sudut kalau kita tengok COVID-19 ni, Ustaz, saya rasa itu hikmah yang diperolehi oleh Gaza dan saya nampak betul-betul dimonitor dengan rapi dan diuruskan dengan baik. Dan saya rasa kematian tiada di Gaza kan? Ada. Ada, maksudnya tak ramai lah, saya tak sampai jumlah tak sampai 10 orang. Dia ada 3 kematian dan saya itu hari saya bercakap dengan Omar Siam, dia katakan yang kematian itu berlaku di tebing barat, bukan di Gaza. Gaza ada jangkitan sahaja, cuma jangkitan tu mampu dikawal oleh rakyat Gaza dan Palestin secara keseluruhannya berbanding dengan Israel. Kasi kalau saya lah kan yang saya buat telahan matematik yang simple, kalau masa perang nyawa rakyat Palestin begitu murah, ya, Israel begitu mahal. So ini adalah satu balasan balik yang Allah turunkan bala kepada Israel. Apa komen Ustaz? Kalau kita tengok kematian dia dah 200 lebih.
nak komen lah, abang-abang lebih banyak komen daripada saya lah. Sebab tu saya tak pandai nak komen lah. Okeylah, Saya sekadar sembang-sembang je lah. menghormati lah kan. Itu maknanya kita, kalau kita nak nampak ya kebesaran Allah kan, balas orang yang ditindas, dizalim selama ni. Dan okey Ustaz, kalau Ustaz pada masa sekarang ni lah Ustaz kan, pengangguran di Gaza yang paling tinggi di dunia kot, ya saya rasa kan. Betul. Dan graduan cemerlang banyak di Gaza. Jadi Betul. peluang kerja pula yang tak ada, yang terbatas. Ustaz rasalah ya, untuk mencipta peluang pekerjaan, dia perlu kita adakan industri Ustaz. Industri kena ada dulu. Dengan kekuatan Gaza yang macam itu dan kelemahan Gaza yang macam itu, industri apa yang Ustaz rasa yang boleh digunakan sebaik mungkin untuk rakyat Gaza dapat peluang pekerjaan? Nampak dia lah maknanya. Okey, jadi Allah alam. Jadi maknanya apa yang kita nampak, apa yang kita mampu buatlah. Banyak sebenarnya kalau ikut dari segi projek banyak kita nak buat. Maknanya untuk kita memberikan peluang pekerjaan kepada mereka. Maksudnya kita dari segi, kalau kita lihat dia lebih pada peluang pekerjaan. Dia bukan dari segi kita nak lihat dari segi pendidikan, mereka tak ada masalah. Betul. Hatta kanak-kanak kecil daripada tadika, sekolah tahfiznya di Quran mereka, di masjid mereka hidup dan sebagainya lagi. Jadi segi pendidikan mereka memang terlalu strong lah, terlalu kuat. Hatta pada graduate mereka bukannya sekadar ijazah tapi master, PhD, mereka mampu untuk maksudnya lebih ke hadapan. Kemudian apabila modal insan ini dia tidak terbangun dengan baik, hatta apa yang kita, maksudnya mereka, apa yang ada pada mereka pun mereka seolah tak boleh kita kata dikembangkan. Kan, so pendidikan hatta kepada perubatan dan sebagainya lagi, mereka tak berkembang. Jadi maknanya apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita mungkin boleh create infrastruktur segi pembangunan. Maksudnya apabila kita menyediakan ataupun melaksanakan kempen untuk melaksanakan membina masjid contohnya, ataupun sekolah apa sebagainya lagi, kita memberikan peluang pekerjaan, tetapi mungkin tidak semua. Mungkin tenaga buruh saja, ataupun dari segi implikasi kepada pendidikan tu macam mana, kita kena fikirkan bersama. Tapi kemudian juga apabila kita nak implementasikan benda tu, contohnya yang terbaru kita nak cuba melaksanakan pembinaan hospital sekretari. Maknanya kita dalam projek sekarang ni, dalam kempen kita sekarang ini, hospital psychiatry. Jadi maknanya kita dah dalam rancangan dan dah ada kertas kerja dan sebagainya lagi. Jadi maknanya kita pun memang kita apabila kita dapat membuka peluang, kita tak boleh fikir dari segi satu sudut. Maksudnya apabila kita dah siap, contohnya masjid, kita bukan buat sekolah masjid, kita siapkan dan kita biarkan. Kita tak boleh bersifat macam tu kerana mereka penjanaan ekonomi mereka tidak ada. Kan macam mana mereka penjana. Jadi contohnya masjid yang kita bina, kita masih lagi, sekolah yang kita bina, sekolah tahfiz contohnya, kita masih lagi menjaga segala utilities yang ada, guru yang ada. Jadi kita masih memberi, walaupun token atau yang kita nak berikan tu tak banyak, tapi kita telah memberikan peluang-peluang pekerjaan pendidikan kepada mereka. Begitu juga kalau kita nak bina hospital. Kan, kalau takkan kita nak bina hospital, dan anda rasa ramai saja ataupun negara-negara di luar sana yang kaya raya, mereka boleh buat macam tu. Mereka sampaikan duit, kerajaan Gaza boleh bina sebuah hospital yang besar, tapi lepas tu siapa yang nak bekerja, siapa nak dari segi dia punya alat-alat apa semua, siapa nak support apa. Jadi semua kita terpaksa ambil kira semua tu, maknanya itu merupakan bajet yang besar. Dan kita nak bina hospital ni pun memang bajet yang besar, dan tapi kita buat juga kerana apa? Kerana benda tu penting untuk kehidupan mereka, untuk masa depan mereka, dan juga untuk sustain mereka berada di sana sebagai barisan hadapan yang kita selalu sebut-sebut lah. Kan? Betul. Tapi Ustaz, pada pandangan saya lah,
betul lah macam Ustaz kata nak bina hospital, dia memerlukan equipment pula nak masuk, kos banyak dan masuk pun susah. Tapi satu industri yang saya nampak mungkin senang mencipta pekerjaan adalah pertanian lah Ustaz. Ya, betul. Ya, pasal tanah dia subur. Kalau kita nak kira nelayan pula dia punya jarak jangka, betul. nautikanya susah pula kan. Jadi saya nampak Pertanian memang pertanian memang ada. Memang kita buat masa kita pergi tahun 2012, kita dapat tanah. Maknanya yang kita usahakan lah, maksudnya kita bina telaga kan, kita ada 5 telaga, maksudnya untuk perayaran mereka. Dan itu pun sebenarnya kalau ikut terlalu kecil juga kan. Walaupun kita kata tanah subur, tapi kita memerlukan dana yang besar juga untuk mereka. Jadi tapi idea tu memang ada yang bagus yang kita dah laksanakan. Cumanya kadang-kadang memanglah bila telaga yang kita bina, contoh 5 telaga yang kita bina tu, Israel pun 2014 pun dia hancurkan lagi. Dan kita bina balik. Jadi maknanya itu implikasi dengan apa yang kita buat. Tapi kita kena teruskan juga. Tapi maknanya kalau kita nak buat pertanian tu memang good idea juga. Cuma teruskan kita pun kena teruskan jugalah. Maknanya perikanan memang tak boleh. Betul. Saya nampak hasil pertanian je kalaulah tak boleh dieksport keluar daripada Gaza pun sekurang-kurangnya rakyat mereka boleh ada domestic demand dan digunakan dengan harga yang tak terlalu tinggi untuk diimport lah Ustaz. Pasal industri lain saya nampak payah untuk dibangunkan kot. Betul Ustaz? Yalah, betul. Kesian betul. Kalau ikut dari segi pertanian mereka, kalau ikut memang mereka dulu ada negara Gaza sebenarnya ekspor benda tu. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, memang kita kata subur tu memang terlalu subur. Kalau kita lihat, kalau kita baru ni yang kita tengok dilihatkan dalam Facebook kan, gambar kobis yang besarnya bukannya kecil, sepemeluk kan, sepemeluk Arab, bukan sepemeluk kita. Jadi maknanya besar, maksud terlalu subur. Memang kita teruskan projek pertanian tu, sambil kita juga mungkin boleh terokai mungkin peternakan, sebab kita dah lihat sebelum ni sebab kita pernah lihat contohnya Kotor Khairiyah lah, maknanya sebuah NGO daripada kota, dan kita pergi lihat sini macam mereka membela kambing, mereka menternak ayam, lembu, mereka ada ladang limau mereka sendiri dan sebagainya lagi lah. Ustaz ada ni feedback daripada Brian Fernandez, tolong orang Malaysia dululah. ini satu benda yang selalu saya rasa NGO betul. Yang mencuba membantu Palestin luar selalu dapat feedback macam ni. Kita tahu yang orang Malaysia perlukan bantuan, dan saya pasti Aman Palestin tak tinggalkan orang Malaysia kan? Ya, tidak. Dan itu memang soalan-soalan biasa, soalan yang memang kita memang ranking yang pertama kedua lah istilahnya kan. Jadi memang kita bukan apabila kita membantu Palestin dan sebagainya, orang di luar sana, sebenarnya bagi kita yang memahami bahawa sungguhnya apa yang kita sumbangkan itu bukannya akan mengurangkan. Kita yang memahami betul-betul isu ini, apa yang pasti semua agama rasanya begitu. Maksudnya hatta bukan agama Islam sekalipun, apabila kita banyak memberi, pastinya Tuhan akan memberikan banyak pada kita. Walaupun jadi itu maksudnya segi agama lain pun benda yang sama. Apabila kita memberikan sumbangan kepada Palestin, Syria dan sebagainya lagi, tapi kita pastinya tidak akan sewenang-wenangnya meninggalkan Malaysia sebagai negara kita. Kita lihat juga kita mengambil peranan kita di negara kita juga sebenarnya. Cumanya kita berikan sana kerana apa? Kerana kawasan itu adalah kawasan yang betul-betul kita yakini bahawa bila kita dapat menyelamatkan mereka, dapat menyelamatkan bumi Palestin ini, bumi Syam ini, dunia keseluruhannya akan aman. Maksudnya keamanannya akan pasti tercapai apabila amannya bumi Syam ini. Kita tak aman, kita lagi masih porak-poranda, kita masih miskin dengan sebab apa? Dengan sebab berlakunya perkara ini.
Dan kita perlu memperkasakan dan memberi kefahaman kepada masyarakat kita dan juga orang ramai dan juga masyarakat dunia. Sebenarnya kewajipan kita membantu membebaskan bumi Palestin bukan untuk kita tapi untuk semua seluruh masyarakat. dunia. Tapi untuk pengetahuan Brian Fernandez, ya, pada saya isu Palestin ni bukan isu agama Islam semata-mata tau Brian. Dan saya ke Gaza, saya lihat ada 2 atau 3 gereja, ya. Betul. Kita pergi kubur mereka, kita pergi gereja mereka. Dan orang Kristian di Gaza pun ditindas sama. Ya, jadi isu ini bukan isu antara Islam, Yahudi semata-mata. Dia melibatkan Kristian juga, Brian. Bagaimana Kristian di Gaza tidak dapat berkunjung ke gereja Al-Qudus di Baitul Maqdis, Al-Aqsa juga, ya. Jadi semacam gereja Al-Qudus itu seperti kita Mekah lah. Tak? Ustaz Anas kan? Ya. Bagi orang Kristian. Jadi orang Gaza Kristian pun tak boleh pergi ke sana. Jadi dia melibatkan agama Kristian juga. Jadi jika kita membantu Palestin, membantu Gaza, bermakna ada juga ruang untuk pasal Palestin Kristian pun ada Ustaz kan? Betul. Dibantu. Ustaz mungkin boleh tekankan sikit lagi hal ini. Betul lah. Kita buat sisilan. Betul. Ya, khususnya umat Islam, tetapi tak secara langsungnya Kristian di sana pun dibantu juga Ustaz kan? Ya betul. Maksudnya maksudnya mereka sama sana tak nampak pun perbezaan antara Kristian dengan Islam. Kerana pakai jubah yang satu, bahasa yang satu. Dan mereka hidup aman. Perkataan. Ya, betul. Jadi maknanya bila kita bantu, maksudnya kita mungkin bantu, kita kata core dia agama Islam, dengan sendirinya orang Kristian mendapat manfaat yang sama. Kan? Maksudnya kehidupan mereka aman, mereka tidak mereka terjamin. Kalau sebelum 2006 semua orang langsung tidak terjamin. Hatta sekarang pun walaupun Israel tidak berada di semenanjung Gaza, tapi berlakunya serangan-serangan, kan? Tapi mereka mampu mempertahankan bumi itu sendiri. Gaza mampu dipertahankan, maksudnya orang Israel tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan apa saja perosakan kepada bumi Gaza. Itu yang paling besar, kerana mereka boleh hidup sebagaimana rakyat biasa walaupun ditekan, walaupun dikepung dan sebagainya lagi. Tapi oleh kerana kita mampu mempertahankannya sehingga sekarang Gaza itu sendiri, kita beri bantuan dan mereka meneruskan juga perjuangan terus kukuh di sana. Dengan sendirinya insya-Allah bumi dan juga masyarakat sama Kristian ataupun Islam akan insya-Allah bersatu untuk mempertahankan. Saya masih ingat Ustaz masa kami berkunjung ke salah sebuah gereja di Gaza, ya. Dia punya padri mengatakan yang duit daripada persatuan church seluruh negara, seluruh dunia tidak dapat masuk ke church di Gaza, dan yang membantu mereka adalah pemimpin Hamas yang memberikan mereka bajet untuk menyelenggara dan menyelenggara gereja dan hal urusan agama Kristian di Gaza. Jadi saya pun macam terkejut juga. Maknanya betapa kehidupan mereka harmoni. Tetapi media barat sering melaga-lagakan diorang seolah-olah ini adalah antara Yahudi, Zionis dan Islam. Betul kan Ustaz kan? Betul. Dan saya terkejut sekali lagi bila ada satu tempat kita pergi melawat kubur mangsa Perang Dunia, ya Ustaz. Betul. Yang kubur itu adalah kubur Kristian. Dan bagaimana tak kubur Kristian? Gambar tak boleh tunjuk abang. Gambar tak ada Gambar tak ada. Saya terkejut macam mana gambar kubur Kristian itu diselenggara dengan baiknya oleh penjaga-penjaga kubur yang Muslim. Jadi dihargai, dihormati, cantik suasananya. Jadi situ satu lagi lambang di mana Kristian dan Muslim di Gaza, di Palestin hidup aman damai. Kan sampai sekarang lah kot saya. Ya, betul. Adanya Yahudi akan mengkacau bilaukan dengan wujudnya Yahudi sana.
Jadi untuk masa sekarang ni Ustaz, kalau kita nak membantu dia, ruang mana yang kita perlu bantu ni Ustaz? Okey, jadi untuk saya maknanya kalau kita lihat sekarang ni kita buat kempen Ramadan lah, kan? Jadi kalau kita nak buat kempen lain pun boleh juga. Cuma bila disebut Ramadan ni, dia adalah bulan berkat, bulan penuh dengan apa? Pahala, bulan pengampunan. Sunat jadi wajib. Yang wajib jadi berganda-ganda betul. ya. Betul. Jadi maknanya kita ada kempen banyak tu, utamanya yang besar adalah kempen untuk memberikan sahur berbuka kepada mereka di Gaza dan juga di Timur Barat. Kita ada RM500 dan kita ada banyak lagi, kita ada challenge yang RM50 pun ada. Kalau nanti insya-Allah lepas ni kita akan upkan kita kata artis-artis yang bersama dengan kita yang sama-sama memberikan sokongan kepada isu, maksudnya kita kata Ramadan Challenge RM50. Itu kita kata mungkin besar, tapi kita cuba yang semampu mungkin. Kita rasa, kita katakan bahawa RM10 ni yang kita mampu, tapi kita berilah. Kita ada Ramadan 1000 bulan. Maksudnya dah masuk 10 Ramadan, kita ada RM10. Kita minta orang didak RM10 setiap hari. Dan sekarang ni kita ada challenge yang untuk 365. Maksudnya setiap satu hari RM1. Maknanya kalau kita dah masuk hari ke-15 ke-13 hari ni, kita kena menyumbang RM13. Jadi itu kita kata cara-cara kita nak meminta dan juga daripada rakyat Malaysia untuk menyumbang kepada awam Palestin. Jadi maknanya itu kempen-kempen. Ya betul. Itu faham ya. Tapi kita memahami benda tu. Saya macam teringat lagi Ustaz, masa kita pergi first day kot dekat Gaza Port. Kan Gaza Port, kita duduk borak-borak situ. Saya kata, Ustaz, okey, kalau saya menderma RM10 kepada orang Palestin, ke mana RM10 ni akan pergi, kan? So Ustaz jawab, okey, RM10 ni akan pergi kepada rumah-rumah Al-Hafiz, ya? Dan rumah-rumah Al-Hafiz ni akan menghasilkan anak-anak Al-Hafiz yang akan menjadikan Quran akan sebahagian daripada hidup dia, dan Al-Hafiz ini akan menjadi insya-Allah seorang tentera yang akan berjuang mempertahankan tanah Palestin, dan sekiranya gugur dia akan menjadi syahid. So pahala daripada RM10 tu saya nampak dia jauh perginya Ustaz. Betul Ustaz? Ustaz, kalau Ustaz nak komen sekali lagi, cerita sekali lagi macam mana pahala RM10 tu pergi. Dari segi kita nak komen pahala di bulan Ramadan ni, istilahnya berlipat ganda ganda. Maksudnya kita tak tahu, kerana akhirnya adalah pertamanya kita kena faham bahawa sungguhnya bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan maknanya Allah akan memberikan segala apa sahaja bergantung kepada niat dan keikhlasan kita. Maknanya kalau kita memberikan lebih, pastinya Allah akan melipat gandakan. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, bagaimana kalau kita memberikan satu saham, dia akan melahirkan tujuh tangkai. Apatah lagi dalam bulan Ramadan, ia bukan 7 tapi dia berlipat-lipat kali ganda. Jadi kalau kita nak bercerita tentang pahala di bulan Ramadan ni, pastikan yang pertamanya niat kita betul-betul lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala lah. Maksudnya kita nak pertamanya untuk diri kita, kerana pulangan tu adalah untuk diri kita, dan kita memberikan perkara ini ataupun sumbangan ini, kita niatkan supaya mereka yang berada di barisan hadapan ini atau mereka yang berada di bumi Gaza ini dapat meneruskan perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin, dan kita juga akan mendapat pahala yang sama. Kalau mereka dikatakan mereka ni adalah mereka yang berjihad di bumi Palestin dan barisan depan, dan kita juga akan mendapat pahala jihad. Kita dapat pahala jihad lagi, kita dapat pahala persumbangan lagi, kita dapat, kalau kita nak senaraikan mungkin 70 kali
ganda apa yang kita boleh senaraikan semula dengan apa yang kita boleh dapat dengan apa yang kita sumbangkan. Cuma yang paling besar adalah kita jangan lihat amount yang kecil. Maksudnya RM10 atau apa saja kemampuan. Kita lihatlah dari segi maknanya niatkan sebaik mungkin. Sesungguhnya aku berikan ini adalah untuk pembebasan bumi Palestin, untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, dan pastinya Allah akan memberkati, dan keberkatan itu adalah yang paling besar dalam setiap apa yang kita berikan. Tanpa ada keberkatan, banyak mana pun kita berikan. Contoh yang boleh saya berikan kat sini adalah sebelum tahun 2008 ataupun bagi saya sebelum tahun 2008 lah senang cerita. Kita lihat sebenarnya sumbangan-sumbangan banyak masuk ke dalam Gaza ataupun ke Palestin itu sendiri. Kan? Yang banyak memberikan sumbangan adalah kita kata negara-negara luar, negara Eropah dan sebagainya lagi. Mungkin mereka lebih banyak, 7 bilion dolar. Dibandingkan kita, Islam yang memberikan, mereka hanya berapa kerat saja atau berapa dolar saja kan. Tapi oleh kerana dia adalah keberkatan, kita beri sedikit, kita nampak bagaimana melempah ruahnya keberkatan itu sendiri kan. Sama ada untuk mereka dan juga untuk kita. Contohnya lain yang saya boleh berikan, macam saya ketika mana saya dekat Lebanon, kita lihat sendiri bagaimana banyak orang-orang yang memberikan bantuan kepada pelarian Syria. Mereka berikan contohnya beratus-ratus juta dolar. Tapi daripada kita, daripada Asia ni tak banyak pun kita beri. Tapi contoh yang paling dekat, yang paling saya nampak sangat ketika mana tahun 2013 kalau tak silap saya. Ketika mana Turki diboikot. Ketika mana negara-negara lain diboikot. Tetapi kita meneruskan usaha ini untuk memberikan sumbangan kepada rakyat, sama ada di Syria, di Palestin. Kita lihat bagaimana dengan kalau kita lihat pada tahun-tahun sebelum ni, negara-negara ini banyak memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi alhamdulillah pada tahun tersebut, pada tahun 2013 kita berikan sumbangan Hari Raya Korban, dan NGO yang lain. Maksudnya kita Malaysia ni antara yang paling banyak memberikan sumbangan kepada Palestin dan juga Syria. Saya nak sebutkan adalah keberkatan dengan apa yang kita berikan, dan insya-Allah keberkatan tu bukan untuk mereka saja, tapi yang paling besar adalah untuk mereka akan mendoakan kita. Sebenarnya yang paling besar, setiap mulut orang Arab ni kita tahu, abang-abang pun tahu kan, mereka tak lepas daripada doa-doa mereka kepada kita, walaupun sedikit, walaupun gula-gula secebis abang-abang bagi, doa yang berjela-jela yang kita akan dapat. Begitu juga apabila kita berikan dalam Ramadan ni, apatah lagi. Jadi kita memerlukan doa-doa ni, kita memerlukan semua sifat-sifat yang baik yang ada pada mereka, yang Allah berikan kepada mereka. Yang kita kata mereka berada di sana, mereka memperjuangkan bumi tersebut dengan pahala jihad yang kita juga akan perolehi, dan pastinya Allah sedikit pun tidak akan mengurangkan pahala tersebut utamanya di bulan Ramadan. Jadi kita bersedekahlah, banyakkan bersedekah, walaupun sedikit, walaupun RM1, walaupun RM10. Setiap hari kita berikan something yang besar, utamanya untuk diri kita, dan pastinya akan memberikan impak kepada saudara-saudara kita di sana, insya-Allah. Sedikit komen lah. Abang lebih. Saya teringatlah kadang-kadang macam saya rasa macam bertuah juga saya dapat pergi ke Gaza, Ustaz. Pasal saya rasa pengalaman tu sepanjang kerjaya saya sebagai seorang wartawan lah. Saya rasa Gaza adalah satu pengalaman yang paling mahal lah yang saya pernah. 21 hari Abang Wan kita kat sana. Pasal saya rasa walaupun Gaza orang kata kawasan penjara terbesar dunia dan kawasan yang orang kata setiap hari ada bom, ada roket, tetapi aman dan damai dan tenang tu ada di Gaza lagi berbanding di Baitul Maqdis, di West Bank. Cumanya betul lah, mungkin itu adalah satu rezeki saya nak melihat macam mana yang pertamanya derita orang Gaza tu utamanya, ya, orang Palestin secara keseluruhannya, tetapi orang Gaza ni kerana dikepung, dan macam mana kita boleh tengok yang pemberian kita walaupun sedikit, tetapi
macam Ustaz cakap tadi, doa yang diberikan kepada kita tu macam dia lahir daripada jiwa yang tulus, yang suci. Pasal dalam suasana tertekan, apa lagi yang mereka boleh harapkan selain bergantung penuh tawakal kepada Allah. Jadi bila pemberian diberi tu, walaupun tak banyak, 100, one off, saya rasa macam bila dia dapat tu, dia doakan seluruh rakyat Malaysia, saya rasa macam, ya Allah, rasa macam terharu sungguh Ustaz. Masa macam tak dapat nak bayangkan betapa dia orang menghargai sumbangan yang kecil. Jadi sampai sekarang saya ingat lagi tau, muka-muka yang menghargai sumbangan, menghargai ziarah kita. Sampai sekarang, sampai ke mati kot, dia akan menjadi satu, orang kata, flashback yang boleh memberi saya pandai amawan buat sedih. Ini bukan sedih buat-buat, ini memang genuine Ustaz. Saya rasa macam hiam. Saya ingat budak tu yang ada peluru di dalam hati, ya. Masa kita pergi, dia umur saya rasa 13 tahun, 14 tahun. Saya rasa Lutfi pun masih ingat. Saya harapkan dia masih ada, pasal dia seorang yang sangat miskin dan peluru dalam hati, tak boleh nak keluar daripada Gaza nak dapatkan treatment pasal tak dapat. Jadi dia seorang yang miskin, tekar kot, compang-camping, dia punya baju je dan jalan terhincut-hincut. Dan saya katakan kat dia, pasal cita-cita dia nak jadi seorang doktor, Ustaz. Dan saya harap sekali lagi saya pergi ke Gaza, dia dah jadi seorang doktor. InsyaAllah. Doa. Dengan bantuan anda semualah. InsyaAllah. Itu antara kisah yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Berbalik kepada Palestin di Syria, Ustaz. Berbalik Palestin di Syria, macam mana pula dah jadi dari 2 ke 3 tempat yang Aman Palestin kena fokus sekarang? So macam mana? Sebenarnya kalau kita lihat, kita masih lagi dalam indikator bumi Syam itu sendiri. Kan, maknanya Palestin, Syria, Lebanon, Jordan tu indikator dalam kategori bumi Syam. Jadi walaupun kita banyak memberikan kepada rakyat Palestin dan juga rakyat Syria yang menjadi pelarian. Kalau rakyat Lebanon tu mereka ada yang miskin juga, kan, tapi mereka bukan pelarian. Tapi kita fokus kepada Palestin sebab apa? Kerana kita nak supaya tidak lari daripada kita punya matlamat besar kita, iaitu untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Walaupun dia mungkin angan-angan, walaupun kita kata sebagai salah satu kita kata angan-angan lah, maksudnya kita nak pergi ke sana pun susah, disekat dan sebagainya. Tiba-tiba kita nak berharapkan ia bebas dengan hanya kita memberikan sumbangan-sumbangan yang seolah-olah kecil bagi pandangan mungkin kita lah sebagai manusia, kan, dengan bandingkan dengan negara mereka yang disupport oleh Israel, support negara-negara luar, support Amerika dan sebagainya lagi. Bandingkan kita hanya memberikan sumbangan RM10, RM20, tiba-tiba kita nak mengharapkan masjid itu kembali kepada kita. Cumanya kita kena fahamlah bahawa sungguhnya itu sebenarnya fokus kerja kita. Maksudnya ke Palestin sebab apa? Kerana adanya Masjid Al-Aqsa sendiri, Masjid Al-Aqsa itu sendirilah. Dan juga Syria dia terangkum dalam bumi Syam. Jadi kita tak, alhamdulillah sehingga sekarang maknanya kita tidaklah nak kita terpecah-pecah sebab kebanyakannya masih lagi dalam indikator kita, maksudnya dalam masa kita boleh capai dengan apa yang kita kempenkan ataupun yang kita telah cuba laksanakan. Sama ada memberikan sumbangan sekian banyak kepada Palestin, berapa juta kepada Syria, berapa juta kepada Palestin, dan itu masih lagi kita tak mampu untuk berada di dalam lingkungan yang masih kita mampu untuk buat. Dan sekarang ni kita buka juga Yaman pun kita dah buka juga sebanyak ruang lah. Tapi kita tak nak lari juga daripada fokus kita yang asal. Betul. Itu juga dengan Rohingya, kan, semua kita buka juga. Kalau ada gempa bumi ke mana-mana, kita itu untuk alam Islami lah kita sebutkan. Jadi maknanya insya-Allah maknanya kita masih fokus lagi dan kita tak akan sekali-kali meninggalkan apa yang kita perjuangkan, iaitu untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa
walaupun dengan nyawa dan darah kita lah, kan, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi apa misi besar selepas ni Ustaz? Selepas Ramadan ada misi yang lebih besar untuk Palestin? Kalau ikut memang insya-Allah banyak je misi-misi besar kita. Yang paling mungkin orang merindui adalah macam Abang Wan sendiri kan. Mungkin rindu nak pergi Gaza semula. Kan. Kena pergi balik Ustaz, kena bawa pergi balik nak dapatkan update apa yang terkini. InsyaAllah lah. Jadi mungkin kalau untuk penutup ni lah, maknanya apa yang boleh saya kongsikan maknanya kita akan teruskan misi-misi kita, walaupun mungkin bukan kita pergi ke sana, tapi bantuan tu insya-Allah sampai. Semalam saja kita dah berikan bantuan Ramadan ke Lebanon. Ada wakil kita dah kita berikan duit, dan insyaAllah dalam sehari 2 hari ni ataupun dalam minggu ni lah paling lewat pun kita akan dapat report pembagian makanan yang kita telah sampaikan untuk untuk rakyat Syria di Lebanon lah. Begitu juga di Yaman. InsyaAllah kita dah mulakan, dan juga kita minta sokongan daripada, terutama daripada Malaysia lah, bantulah bersama-sama dengan Aman Palestin. Kerana insya-Allah dengan setiap sen yang kita curahkan, setiap duit yang kita berikan, kita akan pastikan akan sampai benar-benar kepada mereka-mereka yang memerlukan, dan kita akan pastikan ia akan terangkum, akan dimanfaatkan untuk menjadi saham akhirat kita, insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, kalau kita tengok visual ni, ini visual di mana? Ini visual di kejap. Ini kalau saya lihat ni bukan di Gaza ni. Macam di Tebing Barat ni. West Bank. Cantik. Comel sikit. Comel sikit ni West Bank lah. Tak ada tempat lain lah. Dan cara handling dia pun nampak kemas. Tapi kalau tengok As-Salama Charity ni, dia di Tebing Barat, di Gaza. As-Salama Charity. Abang pernah pergi kan? Oh, As-Salama. Okey. Apa nama dia? Yang ni asal. Lupa dah saya. Ibrahim something. Lupa lah. Jadi mana ni di Gaza ni. Oh, ni Gaza. Cantik. Di Gaza. Tu kan, kalau kita sekarang ni berlaku juga serangan-serangan, tapi maksudnya mereka bertahan dan mempertahankan, dan kita wajib mempertahankan, terutama bumi ni sendirilah. Dan ni mereka berikan sumbangan-sumbangan lah. Makanan berbuka. Kalau sekarang ni dengan COVID-19 ni, ada Aman Palestin bekalkan macam PPE, face mask? Ada. Kita baru ni kita bawa masuk lebih kurang 10 tan alkohol. Selain daripada barang-barang yang lain tu lah. Sanitizer. Kan, alkohol. Ya, betul. Dan saya rasa ada video dia. Kalau boleh wawarkan dalam skrin ni. Kan ini kita berikanlah secara percuma. Setiap satu rumah kita beri satulah, insya-Allah. Tapi dari sudut pematuhan PKP lah di Gaza kan, saya nampak alhamdulillah dia orang ikut. InsyaAllah lah, kita pun nak masuk bab tu kan. Yalah. Harap ni kita wallahu alam. Tapi mungkin dia tahu juga, ya. Maksudnya kita pun tak ada orang yang boleh bertahan, tak ada yang kebal lah istilahnya. Bila COVID datang. Jadi akhir sekali Ustaz, sebelum kita berundur ni, Ustaz nak cakap apa ke rakyat Malaysia sekali lagi lah? Atau Brunei, atau Singapura, atau yang jadi pertamanya saya nak ucapkan kita pun dah masuk hari yang masuk fasa yang kedua Ramadan, dan pastinya Allah sedang menunggu-nunggu hamba-hambanya lah yang dermawan, yang maknanya yang walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19 ini, tapi saya yakin dan terlalu yakin bahawa sungguhnya semua isu akan berakhir. Semua isu akan berakhir. Hatta COVID ni, hatta sama ada akan berakhir dengan kematian ataupun dengan hidup yang sejahtera, kan? Tapi pastinya isu Palestin ini dia tidak akan berakhir. Dia pasti tak akan berakhir kecuali kita menang. Kita menang. Jadi maknanya macam mana kita nak menang ni, kita memerlukan semangat. Dia berjihad dengan harta kita.
Kan bukan dengan air liur lah, tapi yang besar juga adalah harta kita. Itu yang besar. Harta kita tu akan memberikan impak, kerana Allah Subhanahu jihad tu dengan harta dahulu. Dengan kita berikanlah semampu mungkin, walaupun kita memerlukan waktu sekarang. Kan, Ya. walaupun sekarang ni semalam saja TV Hijrah sebut apa ni, orang beratur apa pajak kata kan. Jadi isu pula. Jadi maknanya hatta macam mana susah kita sekalipun, kita masih boleh keluar, kita boleh hidup, kita boleh makan, kita boleh minum. Tapi mereka tidak. Tapi yang besar sekali adalah juga bagaimana kita nak mempertahankan, kita mempertahankan bumi Al-Aqsa ini dengan harta dan nyawa kita, walaupun kita tak mampu makan, walaupun kita kita sanggup keluarkan itu untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa, walaupun kita tak makan. Itu pengorbanan yang cukup besar sebenarnya, bukan untuk diri siapa, untuk Allah dan untuk diri sendirilah. Jadi maknanya sama-sama kita lihat, kita ada banyak kempen, kita ada link-link yang ada di bawah tu, boleh tengok, dan kita masuklah. Dan kita insya-Allah kita cuba memberikan sebaik mungkin untuk isu ini, dan diminta kepada seluruh korporat, orang perseorangan yang termawan, bantulah bersama kami di Aman Palestin. Pastinya tuan-tuan, kami tidak akan kecewakan dengan setiap sen yang tuan-tuan semua sumbangkan, insya-Allah. Allah. Dan Ustaz, saya rasa cawangan-cawangan di Aman Palestin ada seluruh negara tak? Ya, betul, kita ada 22 cawangan. Ada 19 di Malaysia, ada 4 di Indonesia, dan di Qatar pun kita ada, kita ada inilah, ada rakan kita kat sana, dan tempat lain lah, insya-Allah. Dan mereka bergerak. Jadi boleh berhubung dengan dia orang semua juga, ya? Boleh. Tengok dalam website kita, dalam SB kita pun ada semua, insya-Allah. Okey. Jadi sampai sini lah dulu saya, sejam ya, kita terima kasih banyak. Ya, betul. Terima kasih banyak tu saudara-saudara kita dari Gaza, Mr. Umar Siam. InsyaAllah. InsyaAllah lepas ni mungkin iyalah. Mungkin nanti lepas ni Abang Wan dengan kaki tangan kita yang lain ke, dengan Ustaz Awang ke, dengan CEO ke, untuk sama-sama berkongsi ataupun bercakap sama-sama. Boleh Ustaz Awang, saya lebih suka kepada nak bercakap sikit tentang, nak memahamkan dari sudut sosial politik mungkin. Ya, untuk kita faham betul-betul apa negara jiran yang paling dekat buat dan sebagainya lah. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti, ya. Dan kita harap insya-Allah Palestin, Gaza, insya-Allah kita akan sampai lagi satu hari nanti. Bismillah. Terima kasih Ustaz Nas. Jazakallahu khairan. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.